Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur pada Allah Ta'ala. Waktu petang ni kita bertemu dalam rumah Allah, Masjid Negeri. Selepas kita tunaikan solat fardu zuhur berjemaah, kemudian kita duduk pula dalam majlis pengajian sirah. Lebih kurang dijangka sampai pukul 2. Lepas tu kita akan tangguh pengajian. Jadi dalam beberapa minit ni kita membicarakan tentang sirah Rasulullah SAW daripada kitab Sirah Nurul Yaqin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Hudhari, Syekh Muhammad Hudhari Beg rahimahullahu taala. Baik. Minggu-minggu yang lalu kita membaca berkenaan dengan berita yang disampaikan oleh Allah Taala dalam kitab Taurat dan Injil tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam kitab yang terdahulu dalam Taurat, Allah Ta'ala ada cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau dia datang, maka Allah perintahkan kepada ahli kitab supaya ikut baginda SAW. Allah juga cerita dalam Injil kepada Nabi Isa AS, dan disebutkan nama Nabi Muhammad SAW dengan nama Ahmad, bahkan juga Muhammad dalam kitab Injil. Dan juga Allah perintahkan kalau dia datang, baginda datang, maka hendaklah kamu ikut dia, iaitu ikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang kita masuk dalam kitab ni, tajuk berkenaan dengan bentuk-bentuk pemikiran orang yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada baginda diutuskan menjadi nabi dan rasul. Ialah maknanya bagaimana pengetahuan, sejauh mana pengetahuan orang-orang yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah terus kosong, tak tahu apa, ataupun ada sebahagian mereka yang tahu juga tentang berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita masuk tajuk ni, iaitu berkenaan dengan bentuk pemikiran sebelum baginda diutuskan menjadi nabi dan rasul. Jadi apa yang telah disampaikan sebelum ni, iaitu cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat dan juga Injil, menerangkan kepada kita bahawa ahli kitab Yahudi, rahib, dan juga mereka punya ulama Yahudi, sebelum daripada baginda diutuskan menjadi nabi dan rasul, orang Yahudi sendiri apabila mereka berperang dengan orang Arab Madinah, mereka sendiri mengharapkan pertolongan daripada Allah, meminta bantuan pertolongan daripada Allah Ta'ala dengan Rasul yang dinanti-nantikan. Ini sebenarnya ada diceritakan dalam kitab sirah, kan? Orang Yahudi kalau bergaduh dengan orang Arab Madinah, mereka menantikan Nabi yang ditunggu-tunggu. Maksudnya mereka meminta bantuan dengan Nabi yang ditunggu-tunggu, Nabi yang dinanti-nantikan. Asim bin Umar bin Qatadah, beliau menceritakan daripada kaum beliau, iaitu kaumnya menceritakan bahawa antara perkara yang mendorong kami masuk Islam, selain daripada rahmat Allah, antara perkara yang mendorong kami masuk Islam ialah kerana berita yang kami sering dengar daripada pendeta-pendeta Yahudi, daripada ulama Yahudi. Kerana kami ni dulu ialah orang yang musyrik. Maksudnya kaum dia ni, kabilah dia ni, kami dulu orang musyrik, kami sembah berhala. Tetapi ahli kitab Yahudi, pendeta Yahudi, mereka ahli kitab. Mereka mempunyai ilmu yang kami tidak ada ilmu tersebut.
sering kali berlaku ketegangan antara kami dan mereka. Mana sering berlaku pergeseran antara kami dengan mereka. Mana orang Arab Madinah dulu sering berlaku pergeseran antara mereka dengan orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Bila kami dapat mengalahkan mereka pada suatu perkara, pada suatu urusan, makna kalau kami bergaduh dengan mereka, berdebat ke, kami menang. Ataupun bila kami berperang, kami menang, dapat kalahkan Yahudi. Jadi apa yang mereka kata kepada kami? Mereka kata bahawa tak lama lagi akan datang masa satu orang Nabi yang akan diutuskan tak lama lagi. Tak lama lagi akan datang masanya seorang Nabi akan diutuskan. Kami akan bunuh kamu bersama dengan Nabi itu, seperti mana kaum Ad dan kaum Iram dibunuh, mana kaum yang terdahulu dibunuh. Jadi kabilah ini kata kami sering dengar perkara itu daripada orang Yahudi. Bila maknanya orang Yahudi bila gaduh dengan orang Arab, mereka sering bagi amaran. Mereka kata tak lama lagi akan datang satu orang Nabi akhir zaman, dah dekat dah. Kami akan ikut dia, kami akan kalahkan kamu dan kami akan perangi dan bunuh kamu habis-habisan. Ini orang Yahudi biasa kata. Jadi kabilah dia cerita, kabilah kepada Asim ni cerita bahawa bila Allah Ta'ala utuskan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, kami telah mengikuti baginda bila baginda mendakwahkan kami kepada Allah Ta'ala, dan kami mengenali baginda, kami mengingati apa yang dulu orang Yahudi sering bagi amaran kepada kami. Kami mendahului mereka beriman kepada Nabi SAW. Kami pun jadi beriman, tetapi mereka kufur pada Nabi SAW. Bila Nabi SAW buat dakwah, Yahudi dalam keadaan Nabi tahu, dalam keadaan mereka tahu bahawa Nabi SAW benar, tapi mereka tak beriman. Tapi orang Arab Madinah mereka beriman kepada Nabi SAW. Jadi bermakna antara perkara yang mendorong orang Arab di Madinah beriman kepada Nabi SAW, sebab dia ialah kerana mereka dah biasa dengar cerita tentang Nabi daripada mulut orang Yahudi. Sebab orang Arab dulu jahil, mereka tak tahu pasal kitab ke ilmu yang terdahulu, mereka tak tahu. Yang tahu ni Yahudi. Jadi antara sebab mereka mudah masuk Islam ialah kerana bila Nabi buat dakwah, mereka teringat bahawa Yahudi sering bagi warning kepada mereka, kalau satu orang kalau Nabi akhir zaman datang, kami akan ikut dia dan kami akan kalahkan kamu bersama dengan dia. Kami akan perangi kamu bersama dengan dia. Tengok-tengok bila Nabi SAW datang, yang beriman siapa? Orang Arab. Tapi orang Yahudi, mereka tak beriman kepada Nabi SAW. Yang orang Yahudi itu mereka kata kami akan bunuh kamu macam bunuh kaum Ad dan kaum Iram. Iram ni kaum yang terdahulu. Ialah kerana apa? Kerana dalam kitab-kitab mereka diceritakan bahawa Nabi SAW akan mengalahkan orang Yahudi dengan kekuatan baginda. Jadi orang-orang Yahudi mereka pun tak menyangka bila Nabi SAW diutuskan, hati mereka akan penuh dengan kedengkian dan hasad kepada Nabi SAW. Bila agama datang kepada mereka, mereka telah mencampakkan agama tu. Mereka memang layak mendapat azab di dunia dan juga di akhirat. Ni apa yang disebutkan dalam kitab ini. Maknanya bila Nabi datang, mereka tetap tak beriman kepada Nabi SAW. Ada satu orang penyair dahulu Arab yang terkenal, dia beragama Nasrani. Jadi dia ni pun antara ahli kitab Yahudi Nasrani. Namanya Umayyah bin Abi Salt. Ini antara penyair terkenal Arab. Namanya Umayyah bin Abi Salt. Dia sering berkata, dia kata aku pernah jumpa dalam kitab terdahulu sifat Nabi yang akan diutuskan di negeri kita. Maksudnya di negara Arab, di negeri Arab. Dan Umayyah bin Abi Salt ni, beliau pernah cerita sendiri perkara ini kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu tu belum Islam lagi. Umayyah bin Abi Salt ni bila Nabi SAW buat dakwah, Abu Sufyan antara yang mula-mula tak ikut Nabi, tapi lepas tu beliau beriman. Jadi Umayyah bin Abi Salt ni pernah cerita kepada Abu Sufyan bahawa Nabi ini ialah benar, maka ikutlah dia. Waktu tu Abu Sufyan tak ikut, tapi akhirnya beliau pun ikut Nabi SAW dan beriman kepada Nabi SAW. Antaranya iaitu Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau sendiri menceritakan tentang diri beliau. Apa beliau kata? Bahawa sebelum beliau masuk Islam, Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, beliau pernah
berdamping dengan satu orang qissis. Qissis ni maknanya kita kata kira ketua gereja lah. Ketua gereja. Jadi beliau pernah duduk dalam gereja, beliau bersahabat dengan satu atau berdamping dengan satu orang qissis. Qissis maknanya ketua gereja, ahli kitab. Jadi ahli kitab ni ataupun ketua gereja ni bagi tahu bagi beliau, wahai Salman, Allah Ta'ala akan utus kelak satu orang Rasul namanya Ahmad. Dia akan keluar, dia akan muncul daripada gunung-gunung Tihamah. Tihamah ni maknanya terletak di kota Mekah. Kawasan Mekah juga dipanggil kawasan Tihamah. Dia akan muncul di gunung-gunung Tihamah. Alamat Nabi tersebut ialah dia makan hadiah tetapi tak makan sedekah. Cerita inilah yang menyebabkan Sayyidina Salman radhiyallahu anhu masuk Islam. Maknanya beliau pernah dengar bahawa akan datang Nabi akhir zaman yang akan datang ke Tihamah. Nabi itu makan hadiah tapi tak makan sedekah. Sebab itu bila diringkaskan cerita, bila Sayyidina Salman radhiyallahu anhu beliau datang jumpa Nabi SAW, beliau uji Nabi untuk nak lihat kebenaran baginda sallallahu alaihi wasallam dengan beliau bawa 2 kali kurma pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali pertama datang bawa setalam macam setalam, tak bekas kurma. Beliau kata, wahai Rasulullah, ini kurma ni hadiah. Nabi ambil dan Nabi makan. Ni sabit, Nabi makan hadiah. Dalam beberapa hari lepas tu pula beliau datang lagi bawa kurma. Yang beliau kerja waktu tu di kebun Yahudi di Madinah, beliau bawa kurma tu. Jadi beliau kata, wahai Rasulullah, ini ialah kurma ni ialah kurma sedekah bagi bertuan. Nabi tak makan, tapi Nabi bagi pada sahabat-sahabat baginda yang ada bersama baginda makan. Bila dikatakan sedekah, Nabi tak makan. Tapi bila hadiah, Nabi SAW makan. Bermakna sabit apa yang diceritakan oleh ketua gereja dulu yang Sayyidina Salman radhiyallahu anhu jumpa dulu benar. Itu antara sebab beliau beriman. Tapi ada satu lagi tanda, antara tanda lain yang disebutkan, iaitu di belakang baginda adanya cop mohor nubuah. Cop mohor nubuah di belakang baginda, iaitu khatamun nubuah, tanda khatamun nubuah. Itu pun bila beliau lihat, maka akhirnya beliau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ini perkara yang mendorong Sayyidina Salman radhiyallahu anhu beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila diberitahu bahawa baginda makan hadiah tapi tak makan sedekah. Kenapa? Hadiah ni orang bagi untuk muliakan orang. Hadiah ni bagi untuk ikram. Ikram maknanya untuk muliakan orang, sukakan orang, gembirakan orang. Tapi kalau sedekah bagi ialah makna sedekah dengan makna zakat lah, iaitu dia ialah membersihkan kotoran harta manusia. Maka orang-orang yang suci macam Nabi SAW dan keluarga baginda Ahlul Bait, orang bersih, orang baik, orang mulia, mereka tak selayaknya makan sedekah, tapi mereka boleh makan hadiah. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila Nabi SAW tahun 7 Hijrah, baginda telah utus surat kepada maharaja-maharaja besar yang ada pada zaman Nabi SAW. Bila baginda hantar surat kepada maharaja besar ajak mereka beriman, semua raja-raja mereka tak hina pun surat Nabi, bahkan mereka hormati surat Nabi. Hanya satu raja yang mana hina surat Nabi, iaitu Kisra. Raja Kisra ni makna maharaja Parsi, Kisra, Shirawai. Dia telah koyakkan surat Nabi dan kemudian telah hina, biadab pada Nabi SAW. Dan kemudian lepas tu Allah Ta'ala hancurkan kerajaan dia. Kenapa? Kerana Kisra ni memang tak ada tahu langsung tentang Nabi SAW. Kerana dia bukan ahli kitab. Dia orang Parsi. Agama Majusi. Dan orang Majusi tidak alim, makna bukan ulama. Tapi bila Nabi SAW hantar surat kepada Raja Kaisar ni Raja Romawi, ke semua maharaja-maharaja yang beragama Nasrani waktu tu, bila Nabi hantar surat, contoh macam Najasyi, Raja Habsyah, dia Kristian. Apa lagi Muqawqis, Raja Mesir di Iskandariah, dia pun Kristian, Nasrani. Dan Raja Kaisar, Raja Rom. Ketiga-tiga raja yang Nabi hantar surat ni, iaitu Najasyi, Habsyah, Muqawqis di Mesir, dan juga satu lagi iaitu Kaisar
Rom, bila mereka terima surat dakwah Nabi, mereka telah muliakan utusan yang baginda sallallahu alaihi wasallam hantar. Kan? Bahkan ada antara mereka beriman. Kenapa mereka muliakan? Kerana mereka ahli kitab. Mereka memang tahu kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada antara mereka beriman macam Najasyi. Najasyi bila Nabi hantar surat dakwah kepada beliau tahun 7 Hijrah, beliau masuk Islam. Tapi lepas beliau masuk Islam tak lama, 2 tahun lepas tu beliau meninggal dunia. Lepas tu naik Najasyi lain. Najasyi yang masuk Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud dengan sebab surat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ialah Najasyi yang bernama Ashamah radhiyallahu anhu. Tapi lepas 2 tahun lepas tu beliau meninggal dunia. Yang ada yang tak beriman, tapi bila terima surat dakwah Nabi, dia memberi jawapan dengan jawapan lembut dan hampir-hampir masuk Islam. Tapi kerana takutkan kerajaan dihilang, tak jadi masuk Islam. Siapa? Iaitu Kaisar. Kaisar bila dakwah Nabi, surat dakwah Nabi datang bagi dia tidak biadab terhadap surat dakwah Nabi dan juga menghormati utusan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dia hampir nak masuk Islam sebab dia tahu baginda benar. Tapi tak jadi masuk Islam kerana dia nak jaga dia punya kerusi. Saya guna istilah kerusi, makna pangkat lah. Dia nak jaga dia punya kerajaan supaya jangan hilang kedudukan dia, maka dia pun tak jadi beriman. Tapi hakikatnya dia tahu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam benar. Ada lagi yang mana apa? Yang mana bila terima dakwah Nabi, surat dakwah Nabi, tak masuk Islam, tapi bahkan juga hantar hadiah pula. Siapa? Muqawqis. Muqawqis ni pun agama Nasrani. Raja Iskandariah dulu. Raja Iskandariah, sekarang dipanggil Alexander di Mesir. Beliau ni bila terima surat dakwah Nabi, hantar hadiah kerana beliau tahu baginda benar. Sampai beliau hantar 2 hamba perempuan. Hantar lagi keldai. Hantar juga, beliau juga hantar bagal hadiah. Hantar kain. Ada riwayat beritahu juga hantar madu pun beliau hantar. Antara dia beliau hantar 1 orang hamba wanita. Dia hantar 2, tapi salah seorang tu hamba wanita nama Maria. Maria tu yang lepas tu berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dapat anak nama Ibrahim. Jadi ini maharaja ni, kenapa mereka sambut, mereka melayan surat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik, padahal baginda tidak pun mendesak mereka dengan keras supaya mereka masuk Islam. Tapi mereka hormat pada surat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka tahu bahawa Masih alaihissalam, iaitu Nabi Isa alaihissalam, pernah memberi tahu bahawa akan datang satu rasul yang akan datang selepas baginda Nabi Isa alaihissalam. Dan bila mereka tengok sifat baginda sebiji macam yang Nabi Isa alaihissalam bagi tahu kan, dalam Quran Allah bagi tahu kan, wa idz qala Allah ya Isa bin Maryam wa idz qala Allah ya Isa bin Maryam wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Ayat yang saya bacakan tu, Nabi Isa alaihissalam pernah bagi tahu kepada Bani Israel, selepas aku nanti akan datang rasul nama dia Ahmad. Kalau dia datang ikut dia. Tapi Bani Israel bila Nabi SAW datang, baginda sendiri bagi tahu, dulu Isa AS pun pernah bagi tahu, aku akan datang. Tapi mereka tetap tak beriman dengan Nabi SAW. Jadi maharaja ni tahu bahawa sifat Nabi ialah ada dalam kitab mereka. Sebab tu mereka memberikan jawapan yang baik. Dan selain daripada itu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita baca dalam kitab sirah, bila Nabi SAW diutuskan, maksudnya belum Nabi awal-awal buat dakwah, begitu banyak orang-orang yang mana mereka mendengar daripada percakapan, suara-suara yang mereka tak nampak orang dia, mereka dengar supaya suruh mereka beriman. Ini banyak, kalau kita baca dalam sirah banyak. Pernah ada satu orang Arab, dia sembah berhala. Tengah-tengah sembah, daripada berhala tu keluar suara. Dia kata, buat apa kau sembah aku? Ada Nabi di Madinah yang mengajak kepada Allah, engkau duduk sembah aku. Dia pun terkejut. Akhirnya dia pergi Madinah dan kemudian ikut Nabi SAW. Dan banyak lagi kisah. Ini sebenarnya maksudnya, ini antara kisah jin berdakwah kepada manusia supaya beriman. Selain daripada itu ada binatang. Binatang pun ada. Kalau kita baca dalam kisah, dalam sirah Nabi pernah berlaku, satu orang dia tangkap kambing dia dimakan serigala. Serigala tu kan, dia pun kejar serigala tu. Serigala tu tangkap, bawa lari kambing dia.
dia berjaya tangkap serigala tu untuk selamatkan kambing dia. Kemudian bila ditangkap serigala tu, serigala tu bercakap kepada dia. Serigala tu kata, apalah engkau ni, engkau merampas pada aku rezeki yang Allah bagi pada aku. Ialah kambing ni, aku nak bawa lagi kambing kau, ini rezeki Allah bagi, kau pergi tangkap, kan? Serigala tu cakap pada dia dengan bahasa Arab fasih. Si Arab ni terkejut. Dia kata, macam mana engkau serigala boleh cakap Arab fasih? Serigala tu kata pada dia, apa kau pelik? Ada lagi pelik daripada ni. Dia lagi hebat daripada ni. Ada Nabi di Mekah yang mengajak kepada Allah, beriman pada Allah. Kau pergi jumpa dia, ikut. Lelaki ni pun pergi terus ke Mekah, jumpa Nabi, masuk Islam. Yang dakwah dia serigala. Sebenarnya kisah macam ni banyak. Ni jangan-jangan datanglah orang kata, Kang, ini kisah-kisah mengarut. Ini kadang ada orang yang mana kadang tak membaca, tak mengkaji, kadang-kadang terus menyesatkan atau menyalahkan kisah begini. Kisah begini ada dalam sirah dan banyak diriwayatkan. Dari sudut riwayat tak dinafikan, kadang mungkin ada dhaif dan sebagainya. Tapi kisah seni sebenarnya banyak berlaku. Baik. Jadi kisah-kisah seni, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala, ialah sebenarnya merupakan Allah Taala juga ada, maknanya sebelum daripada kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mana dapat tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara ahli kitab, Yahudi, Nasrani. Tapi tetap tak mau beriman, sebagian lagi beriman. Tapi ada orang memang tak tahu langsung tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh macam orang Arab Mekah, orang Arab Quraisy. Sebab itu mereka begitu keras menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syukur kepada Allah Taala, Allah jadikan kita orang beriman yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita doa kepada Allah supaya Allah kekalkan kita di atas hidayah. Allah muliakan kita dengan Islam dan kita menjadi pengikut setia pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ni kuliah saya di sini ada lagi hari Isnin pun ada. Kalau hari Isnin malam, minggu pertama, minggu 3 subuh, minggu kedua, minggu keempat hari Ahad. Dan juga kuliah Zuhur, sirah hari Rabu, minggu 1, 3 dan juga kalau ada 5, minggu 5. Jadi saya insya-Allah saya akan hari ini akan pergi umrah. Jadi akan pulang 31 hari bulan. Ini saya lagi petang kan, malam kan flight. Jadi pukul 31 hari bulan akan pulang. Jadi dalam tempoh tu semua kuliah-kuliah di Negeri Sembilan ni akan ditangguhkanlah dalam tempoh tersebut. Termasuk juga di masjid negeri ini. Dan akan bertemu lagi lepas pulang dia. Insya-Allah. Baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.